Dan ketiga, sebab mengalih setengahnya akan setengahnya, mengalih imej. Sebab nak jadi imej itu sebabnya satunya melatih ahli aqdin, yakni daripada majlis-majlis ulama ataupun daripada wuzara ataupun daripada umara. Makna tu dilatihkan seorang tu jadi imej, yakni dengan sebab apa? Dengan sebab dilatihkan oleh ahli aqdi, ulama, umara, wuzara ataupun daripada orang-orang alim ulama akad dia jadi imam. Salah satu lagi yang keduanya dengan sebab wasiat imej yang dulu. Imej dulu kata lepas pada aku tak ada ning dah. Maka aku akan latihkan orang ni tapi untuk khotib dia masalah. Ataupun kita Tok Nebe dulu pesan pada Tok Nebe hak kama dia kepada porosa dia. Kalau ia tu pergi mati maka latih porosa jadi Tok Nebe masalah. Dan ketiga, tengok sebab tiga tak habis ke gitu. Dan ketiga, sebab mengalih setengahnya setengah imej. Ngalih imej. Pindah ke setengah imej. Makna mengalih setengah imej. Tuan kata sebab mengalih yakni berpindah dan saling. Setengahnya setengah imej. Akan setengahnya setengah imej. Mengalihkan imej pergi pada imej yang lain. Ataupun berpindah ataupun tukar ganti imej yang lain pergi pada imej yang baru. Dan jikalau pasik sekalipun dengan sebab imej yang dulu tu pasik, dia kerja dosa besar, maka boleh kita tukar dan salin juga imej yang dulu dengan kita latih imej baru itu. Dan jikalau pasik sekalipun, apa sekalipun, yakni harus kita menyaling dan berpindah pergi pada imam yang baru itu. Sekalipun, apa makna sekalipun? Yakni harus kita berpindah dan kita memaling kepada imam yang baru itu. Itu makna sekalipun. Dan jikalau kafir sekalipun, kata pun kita tahu kafir, imej dulu tu kafir, jatuh jadi murtad dulu, orang Islam molek-molek, tiba-tiba imej yang baru ni, imej yang dulu tu nyogi semua berhala, ataupun dia buat perbuatan tu jatuh agama, ataupun kata dia jatuh agama, dia memperhalalkan arak, memperhalalkan zina, maka boleh juga kita tukarkan imej dulu pada imej baru. Kata boleh ni mengalih ataupun berpindah imam saat itu setengah imam akan setengah pergi pada imam yang baru. Emangnya imam tu fasik ataupun imam tu kafir, atas kata setengah ulama yang rajih. Di atas setengah perkataan ulama yang kuat, bolehlah kita pindahkan imam yang dulu pergi pada imam yang baru, saling imam yang dulu pergi pada imam yang baru dengan sebab imam dulu tu fasik ataupun kufur. Tak molek. Tengok setengah lagi. Atas kata setengah ulama yang rajih. Dan jikalau para puan, imej tu para puan, misalnya kita kata Tok Nebe Tino, ataupun Tok Nebe tu kita Tino, ataupun Ayub tu Tino, imej tu cerak dah, tak boleh jadi. Kalau mau kita imej Tino tak boleh jadi. Imej Tino tak sah, walaupun ia gagah tara mana, walaupun ia aling tara mana, nak jadi imej sejid, nak jadi imej sejid makmum jatuh belakang-belakang itu, fala tasihhu solat, tak sah sembahyang mata-mata. Walau imam tu dia Tino ngaji aling habis doktor, mai duk dapat kita hak jatuh duk di belakang ni, fok belah-belah tik tungah aja, sah ke tak dia jadi imej bagi jatuh? Jawab kata tak boleh, kerana berlawan dengan ayat tu kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki tu orang panggil terlebih kuat di atas perempuan. Ayat dalil-dalil dan syariat tanah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Bermula orang laki-laki itu terlebih kuat di atas perempuan-perempuan. Patu Tok Imin ni gagah. Tok Imin ni ngaji bi doktor. Dia lah kapung tak ada dah orang alim lebih pada dia. Dia nak jadi Tok Imin, ya Tino. Pasal dak makmum berjatai, makmum laki-laki jadi ngikut dia. Jawab kata fala tasihhu, tak sah. Hak Tok Imin sejid tu cerak. Kalau misalnya Inayu Oboto, Tok Nebe, hamba kita dah lah ni Tok Nebe Tino. Tok Nebe Tino segi hukum kajian itu sah, tapi di segi hukum syarak itu tak sah. Sebab tu boleh mengalihkan Tok Imin apa imam yang dulu, kita saling mari pada imam yang baru. Kerana imam yang dulu tu para puan orang Tino. Maka saling. Dah. Atau kanak-kanak sekalipun ataupun kanak-kanak hak jadi imam tu tak siapa balik, tak siapa akil dan balik. Umur 10 tahun,
Nah, umur 11 tahun, mari jadi pemimpin. Maka boleh jadi dak imam. Maka ketika tu ahli akdi kata kita kena pindah weh. Kita kena saling mari jadi imam yang baru. Kerana budak berdoa. Apa sekalipun, yakni harus salin ni ataupun pertukaran imam yang dulu pada imam yang baru. Tuan sekalipun, apa sekalipun, yakni harus kita pertukaran imam yang dulu pada imam yang baru. Tengok. Nah, budak-budak ni tengok di belakang tu. Yang duduk negara weh. Abdul Rahman. Kata ni boleh kita tukar daripada imam yang dulu. Sebab imam dulu tu betina. Boleh kita nak tukar daripada imam yang baru. Ataupun dia tu kanak-kanak. Halakau ni. Jadi atas kata tu dia panggil takluk suatu masa jadi hal lah. Kalau kita nak takdir kaliannya. Aku luzalika halakau ni jarian. Nah gitulah. Aku kata dimakan itu tadi makan dimakan haruh menyalingkan imam yang parapuai, maka menyaling mari kepada imam yang baru lelaki, ataupun imam yang dulu tu kanak-kanak maka tukar pada imam lelaki balik. Keadaan aku ni musannif ni berlaku atas kata setengah ulama. Aku berlaku di atas kata setengah ulama lah. Ulama mana? Yang rajah Amiru yang rajah, bangun diri dah. Yang rajah, maka inilah garang. Nah, inilah hak mana ni perkataan yang rajah ni. Maka inilah garang yang tersebut daripada haruh menyalingkan imam yang dulu kepada imam yang baru, mengalih imam yang dulu pada imam yang baru dengan 2-3 sebab. Sebab kufur, sebab fasik, sebab kufur, sebab parapuai, sebab kanak-kanak ni. Inilah ni yang tersebut daripada mengalih dan berpindah menyaling imam yang dulu pada imam yang baru sebabnya fasik ataupun kafir ataupun parapuai ataupun kanak-kanak ni. Inilah ni yang telah zuhir. Nak sini harkat ni. Yang telah zuhir. Yang telah zuhir harkat ni pun tak apa sedap ni. Maka inilah yang tersebut daripada mengalih dan berpindah imam yang dulu pada imam yang baru dengan sebab imam dulu para puai ataupun kanak-kanak ni. Di situ sedap ke? Yang telah zuhir. Ini ialah perkataan yang telah zuhir, yang telah nyata-nyata, yang telah terang dalam zaman ini. Dalam zaman kita sekarang duk zuhirnya lagu tu lah. Pemimpin tino, tok nebet tino, tok menet tino dah kan. Maka boleh saling. Orang kampung sorak tu kawan tok sewe. Marah no supaya tak ada orang jatuh pun itu tok nebet tino pun itu ni lah anu sangatnya. Kita tak ada jatuh no pun itu boleh tok nebet tino, tok menet tino. Tak ada orang lain no. Boleh ambil orang tino dia tok nebet. Pas sorak mari pakak-pakak nak pindah, pakak-pakak nak salingkan email yang baru, nak jadi orang jatuh tok sewe orang tino. Maka tika ni boleh. Sebab apa? Sebab latihkan email yang baru dengan tersebab mengalih tu sebab orang tino email dulu ataupun kanak-kanak. Boleh kita saling. Boleh saling email baru. Habis kat tu. Dan wajib pula gapo wajib pula? Yakni seperti wajib tah imam kena Islam, wajib tah imam kena akil dan balik tu dah. Dan wajib pula, apa wajib pula tak molek domain seperti wajib tah imam. Itu gapo dia? Islam dan balik dan akal atau itu dan adil kita. Seperti wajib pula tu apa pula? Tengok weh, negara dah. Menera pula Farid. Lagi negara pula. Dan wajib pula apa? Yakni seperti wajib tah imam Islam, balik akal lagi pula adil. Wajib ke atas imam menyuruhkan rakyatnya. Baca rakyat tu akan rakyat jelatonya. Rakyat wajib tah imam tu kena suruh tak rakyat ya ke? Rakyat jelata dia. Menyuruh tak lalu daripada mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allahu Ta'ala. Imam tu wajib kena menyuruhkan rakyat jelata dia. Daripada penduduk negeri dia, daripada penduduk kampung dia, ia kena suruh barang, suruh mengejar barang Tuhan suruh. Barang yang disuruh oleh Allah. Suruh ke? Akan hamba Allah
Hak Tuhan suruh gapo? Tuhan suruh semaya, maka imam pun wajib kena suruh semaya. Maka Tuhan suruh apa? Suruh mengaji, maka imam pun kena suruh mengaji. Lah, tak imam kampung pasti nak royak kau orang semaya Jumaat sebab Tuhan suruh maya Jumaat. Maya Jumaat Tuhan suruh, maya fardu Tuhan suruh, maka imam kena kecek support dengan Tuhan suruh tu. Kan? Imam pemimpin nak pergi kecek benda lain. Tak kena. Nak kecek benda hak Tuhan suruh. Tuhan suruh apa? Suruh semaya, suruh mari Jumaat, suruh nego saat ni di atas jalan yang betul, jangan tipu orang, jangan makan mata kilo. Hak tu imam kena suruh tu. Hak Tuhan suruh. Lepas tu dan menegahkan barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala atas hamba-Nya, hamba Allah. Dia kena lari. Barang mana Tuhan tegah. Gapo Tuhan tegah? Tak wi main judi, tak wi minum arak, tak wi berzina, tak wi tipu orang, tak wi makan mata kilo, lepas tu tak wi makan reba, tak wi makan harta anak yatim. Tu hak Tuhan lari lah kau bos itu. Gapo barang yang ditegah? Barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala atas hamba bos itu. Seperti dilarang oleh Allah seperti main judi, larang main judi, minum arak, berzina, berjoli, lagi pula makan mata kilo, suka teh, semua tu Tuhan larang. Maka imam pun kena larang macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Dan wajib pula atas imam seperti wajib atas imam menyuruhkan rakyat daripada barang, mengejarkan barang jadi suruh oleh Allah Ta'ala. Tak sida. Dan wajib pula, apa wajib pula? Yakni seperti wajib atas imam menyuruh daripada barang, menyuruh akan rakyat daripada mengejar barang yang disuruh oleh Allah akan hamba-Nya. Gapo wajib atasnya atas imam? Wajib atas imam ni apa? Menolak. Wajib imam tu kena raddu, menolak, difa'. Bahasa Arab panggil difa', kena bertolak. Tolak gapo lek belakang. Hizbullah menegar Hizbullah ke Iskandar. Negara Hizbullah. Menolak gapo dia? Seorang yang zalim. Seorang yang kacau, wak nyanyoi ke rakyat. Wajib imam tu kena tolak. Yang zalim, ia yang zalim ni akan rakyat. Makna wajib imam tu kena tolak, kena dipa akan seorang yang buat zalim ke rakyat. Misalnya dalam kampung ni ada orang karuk. Karuk apa? Tak boleh kelipar barang demo nyok amik, nyoku dia lah. Mana ni lah kampung-kampung kita orang gedebe peritina buat nyanyo ke rakyat lepas tu kalau ada imam tu wajib kena tolak daripada kezaliman tu. Banyak kan kampung-kampung kadang kena ada kampung orang gedebe buat nyanyo ke rakyat. Kadang-kadang dia rapah tanah demo, kadang barang gapo yo nak yo amik yo tak hera ke orang buat nyanyo ke rakyat, buat nyanyo ke orang kampung, buat nyanyo kepada rakyat jelata le kampung. Maka imam ketika tu kena pisah, kena cari jalan untuk nak pelucukkan kezaliman daripada yang zalim tu daripada rakyat tu. Wajib imam. Tu nak cari jalan. Kalau sah kena perang. Kalau imam tu besar, imam gagah, sah perang. Sah terapah harta dia ke, ataupun mik dia berjara kena hajar dia duk karuk kepada rakyat duk nyanyo kat kampung, ikut imam. Imam dah kekuasaan lagi kan. Supaya kaum kita ni lah duk nyanyo kat orang dah. Kadang-kadang demo tu tak wani nak buat apa sebab demo tu orang tamada, demo nak orang lebih dia tinok. Maka ini imam tu wajib kena pisah menolak kezaliman di atas ayat tu. Dan mengerja ia imam akan segalian perbuatan. Imam tu kena buat kerja segalian perbuatan mana sifat yang maslahah. Apa maslahah? Yakni perbuatan yang maslahah yang ada kebaikan. Wah itu. Tu maslahah daripada saluha yasluhu maslahah. Pasal molek maslahah baca min baik patah. Maslahah yakni imam tu pasti kena buat perbuatan segalian perbuatan buat imam tu jadi maslahah. Perbuatan yang maslahah. Apa maslahah? Yang jadi kebaikan akan rakyat imam. Semua perbuatan imam tu dia kena fikir semua perbuatan tu jadi kebaikan untuk rakyat. Mana? Misalnya dulu kita tahu jalan ni payah. Misalnya kita tahu lah jalan pun jauh nak pergi naya bakak dulu jalan gutu-gutu saja, belubai saja. Ni orang panggil apa? Bahasa Arab panggil syari'am. Macam faham malak. Dia tak kecek dengan orang panggil torik kabik. Arab tak panggil torik kabik dia panggil syari'am. Syari' umum. Ni, ambil pada nayu bakak pun jari nayu bakak ni panggil syari'am. Apa? Jalan umum, jalan kebengkawa orang ramah.
Maka dulu kita tak jalan berubah payah gitu gini. Maka email tu fikir nak buat lagu mana kita nak jadi kebaikan orang ramai. Orang di Kota Baru pun boleh ambil maslahat jalan ni. Orang di Kota Melayu Bakok boleh ambil jalan maslahat jalan ni. Orang Seting pun boleh maslahat jalan ni kan ni. Orang nak email tu dia fikir nak buat kerja satu-satu kerja, semua kerja dia tu jadi maslahat kebaikan untuk ramai. Makna orang Tabaru boleh lalu kok ni, orang Jalan pun boleh lalu kok ni, orang Besar boleh lalu jalan ni, orang Melayu Bakok tu dia panggil maslahatun ammatun, yakni kebaikan yang umum ia. Ya dah. Tu kerja email. Tu faham molek. Tu maslahat ammah. Apa maslahat mak tulis itu? Akan sekalian perbuatan yang maslahah, yakni maslahah ammah, yakni kebaikan yang bahasa umum, yang dapat umum kepada rakyat-rakyatnya. Buat gitu. Dan barang sebagainya. Dan barang sebagai sanusi, barang sebagainya. Kenapa boleh imam tu kena menolak satunya daripada kezalimi orang zalim ke rakyat. Yang kedua, imam saat ni tu kena buat semua perbuatan dia tu orang panggil membawa pada maslahat orang ramai dan sebagainya. Sebagai apa? Kena mengimarahkan masjid, imarahkan jalan-jalan tu. Orang panggil kerja imam belaka tu. Imarah masjid, jangok masjid, wicome masjid, kapung saat ni tu jangan jadi selerok apa gitu ni. Kerana diceterakan, kerana diberitakan dan dikhabarkan gitu. Kenapa imam kena buat semua perkara tolak difak kezalimi di atas rakyat, kena buat semua perbuatan itu maslahat ammah. Kenapa? Kerana diceterakan, yakni kerana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula atau kerana diceterakan, yakni kerana diberita dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicetera dikhabar dalam khabar, yakni dalam hadis. Gitu, dalam khabar yakni dalam hadis bahwasanya duduk imam tu duduk buat kerja untuk rakyat, bina rakyat, jaga rakyat daripada kezalimi, buat perbuatan semua itu jadi masalah untuk amat. Duduk imam dalam suatu saat, dalam satu je, satu ketika, satu je, satu ketika lah. Duduk itu dah. Duduk imam dalam satu saat, hal imam duduk dengan rakyat satu saat ni hal imam ni insaf, yakni mikir. Insaf duk fikir imam gapo tik ya wak ni, gapo tik ni, hak mana tik betul, hak mana tak betul, kena kata insaf. Imam tu pandai ke diri dia dengan jalan pertengahan. Insaf atas rakyatnya, rakyat imam. Makna dia duduk di dalam satu ketika, dalam satu je, dia mikir untuk rakyat dia. Nak buat ke mana rakyat tak ada makan, nak boleh makan. Rakyat hak tak ada makan ni, nak boleh makan. Rakyat tak ada umur, nak boleh umur. Rakyat susah, tak sewi susah. Insaf tentang rakyat satu saat. Atau menolak ia imam akan rakyatnya, rakyat iman. Ataupun dia fikir nak guna nak tolak masalah rakyat ni daripada orang zalim, orang yang zalim atas rakyatnya itu. Nak tolak demo buat kaca di kampung ni. Misalnya kita tahu imam duduk sini, imam duduk kawasan ni Wakak ni. Lepas tu kau benar saring tu ada satu kampung tu jadi orang zalim tu ada duk sambungkan rakyat, duk curi barang rakyat, kabar-kabar lembu hilang, kabar-kabar kambing hilang. Lepas tu imam tu fikir nak buatlah mana hak kampung duk hilang lembu semua. Dia dah hantar berita mayata, imam di kampung kawasan Teradah tu, kawasan Tupak tu deh, hilang semua lembu kambing weh. Lepas tu imam tu kena fikir, lepas tu imam mikir nak ukai masalah tu nak buatlah mana. Fikir ke imam satu detik ke satu jam ni. Tengok terlebih baik. Tengok terlebih baik. Terlebih baik, terlebih comel daripada mengerjakan ibadat setahun. Tengok dia fikir nak buat guna rakyat seni, nak buat lagu makna rakyat cukup makan. Patut dia mau buat zalim rakyat, nak buat lagu mana nak difah, nak curi lembu apa ni. Maka fikir imam satu je tu dah terlebih baik daripada satu ibadat, lebih pada ibadat setahun. Seolah ni ibadat setahun ini. Ni kelebihan ni. Ibadat setahun daripada kita tak buat bulan Mukarram. Gi siapa Mukarram tahun depan tu setahun. Bah imi duk fikir nak buat lagu mana nak rakyat tu cukup makan. Lepas tu nak buat lagu mana rakyat pakat seni belaka.
Lepas tu kapung tu duk hilalmu. Imi nak fikir lagu nak tak sewi hilalmu. Lepas tu nak igat ibu mana. Imi nak fikirlah tu. Imi fikir lagu tu seolah tak imi tu amat ibadat setahun dah. Tu poning lah. Kita ngaji satu bab daripada ilmu. Kita reti gini. Reti bab apa? Reti bab imam. Bab pemimpin. Kita reti bab pemimpin kena satu bab. Maka ketika ni Allah Ta'ala tulis bagi kita supaya semaya sunat 500 rakaat. Semaya kan? Tak. Pahala ya tu menepati supaya semaya sunat 500 rakaat. Lepas tu kalau kita nak semai sunat 500 rakaat bukan sikit sehari tu nak dak tahu kita ni. Kadang-kadang 100 rakaat campur dengan fardu tu pun banyak dah. Tapi orang ni ngaji satu bab daripada ilmu, ya faham bab semaya, ya faham bab fardu, ya faham bab zakat, ataupun faham bab semaya. Maka ya geti satu bab daripada ilmu, seolah-olah pahala tu hewid dia supaya semaya 500 rakaat pada sunat. Supaya ni imi fikir nak buat lagu mana, nak buat rakyat senang, nak boleh makan, orang buat zalim tak sibuk kena zalim. Imi insaf tertengah rakyat ni Tuhan wi pahala ke imi supaya ibadat setahun dah. Tu berharap dah. Supaya gitu. Tengok. Dan kerana di dalam khabar pula, dalam hadis pula gitu. Seperti jetera Nabi dulu tu. Dan kerana di dalam khabar pula, apa pula? Yakni seperti dijeterakan dalam khabar bahwasanya duduk imam dalam suatu saat tu. Amir duduk nyata. Bahwasanya orang yang menyuruh akan mengeja kebajikan itu seperti orang yang mengeja dalam pahala. Orang mana duk menyuruh orang buat kebajikan. Seolah kata orang ni dia buat pahala dah. Kerana hadis Nabi kata adalu alal khairi kafa'ili hadis ni. Kerana apabila tak orang duk suruh orang buat bajikan supaya kita puak mungkin semaya puak kita nak mai Jumaat, puak kita ni kita duk suruh ni. Kamal di kita duk suruh tak kebajikan seolah-olah orang ni dia buat pahala dah. Kalau misalnya kita suruh dia pergi buat sungguh. Misalnya masuk maya Jumaat lah ke, masuk maya sunat lah ke. Kita duk suruh dia mau buat tu kita buat pahala dah. Sebab Nabi kata adalu alal khairi kafa'il bahdi tu. Kerana apa boleh kata orang menyuruh di atas bajikan seolah-olah dia buat pahala dah. Hadisnya bos itu. Ai adalu alal khairi kafa'ili. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalu alal khairi kafa'ili. Wa ida. Tu dia. Dan banyaklah khabar dalam tahzir atas pekerjaan imam dan targhib atasnya. Sekadar. Dan banyaklah khabar, banyaklah hadis. Hadis mana? Dalam tahzirkan, dalam beringatkan dan menjagakan gitu. Tahzir makna beringat, yakni menjagakan atas pekerjaan imam. Banyaklah hadis-hadis duk menjaga su imam tu beringat, imam tu jaga. Dan targhib, yakni menggemar gitu. Targhib yakni menggemar oleh hadis atasnya atas imam. Tengok. Dalam kitab katanya asbab nak jadi imam. Pergi cara ni sebab-sebab punca nak jadi imam. Kamar dia dulu nak jadi imam, syarat imam tu ni. Yang pertama kena Islam, yang kedua kena balik, yang ketiga kena akal, yang keempat kena adil, yang kelima kena apa? Yakni dia tu kena adil, lepas tu yang kelima dia saat ni tu nah. Kena sempurna ke akal, lepas tu kena syujak. Ni kira syarat-syarat bagi orang kita nak latih imam. Apabila cukup ni syarat dah, yang pertama Islam, yang keduanya balik, yang tiganya akal, yang keempat dia adil, yang kelima dia syuja', yang keenam kamalul akli, sempurna akal. Ni syarat ni cukup. Kamal dia ni syarat cukup, semata-mata cukup ni syarat. Kalau tidak datang daripada tiga perkara ni, sebab ni tak boleh nak jadi imam. Supaya seorang ni ngaji tinggi dah, ngaji pandai dah, tapi semua pakat tak kenal lah kapun nak latih dia jadi imam, maka tak boleh jadi imam. Dah mana nak oleh kapung tu setuju. Orang kapung semua tu sepakat le sejak akak tangan. Kita kena kepada Adnan ni weh, dia jadi tu imam sebab dia tu Islam, dia tu balik, dia tu akal, dia tu adil, maka semua pakatnya latih daripada ahli al-aqdi tu dalam masjid baru dia boleh jadi imam. Kamu dia syarat daripada asbab puca-puca nak boleh jadi imam. Awalan, mula-mula sekali, aqama majlisul ulama, mendiri melatih oleh majlis ulama, awil umara ataupun majlis daripada amir-amir, daripada pemimpin-pemimpin semua, awil wuzara ataupun daripada majlis menteri-menteri. Dah syakhsan lil imam. Jadi majlis ulama, majlis ni panggil ahlul aqdi, ulama ko, wuzara ko, daripada pemimpin-pemimpin ko, daripada menteri-menteri ko, ikutlah. Dia melatih mendiri syakhsan akan seorang lil imam, bagi imam.
Dah. Maka ketika ini harus seorang jadi imam secara rasmian. Maka pelantikan negara secara rasmi dari kerajaan seperti latih majlis agama terhadapnya tu kampung. Majlis agama tu mari siapa dia? Dia kena siapa ya dia tak imam ni. Maka tak imam dulu mati dah. Orang kampung kata kita kena ke adenang, kena ke kosing masalah kek tangan belaka. Maka majlis agama panggil mari depan kecek sikit dengan orang kampung. Ya pun kecek terima kasih ke orang kampung. Alhamdulillah hamba pun terima kasih dia mau kena pada hamba tapi dia mau latih dah mau kena pada hamba. Kena turutlah dia apabila hamba nak jalan masalah dalam kampung ni. Maka majlis agama pun pegang tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wallahi wa ballahi aku ni latihkan akan dikau sebagai jadilah imam masjid. Aku panggil imam ratiban, imam yang tetap. Maka apabila ada masalah semua dalam kampung ni, angkalah orang yang perlu, angkalah orang yang melesai masalah dalam kampung. Yang jadi pada majlis agama tu melatih cara resmi tu dengan gawak wallahi wa ballahi akak orang panggil. Kena akak nak berjanji lah. Yang kedua, ausal imamus sabiqu ila khalifatihi aw naibihi. Imam ba'dahu ataupun mempesan imam yang dulu. Tu imam sabiq, imam dulu pesana ila khalifatihi pada pengganti dia ataupun pada timbalannya naib dia ataupun khalifatihi. Jadi imam ba'dahu imam selepas pada dia. Lepas dah kau ya royak semua dah pada kemakam 12. Royak kau kampung dah kali dia mati ni, demo ni lah akan jadi imam ganti selepas pada dia. Tu. Ini pun orang panggil boleh jadi imam. Yang ketiga, perhati molek. Abdalal imamus sabiqu ilal imamil jadid. Ni kita nak tukar pada kata Jawi mai pada kata Arab. Abdalal imamus sabiq, tertukarlah imam yang dulu. Ila apa? Ubdilal imamus sabiq, ditukarkan imam yang dulu. Baca inilah. Ubdilal imamus sabiq, ditukarkan imam yang dulu ilal imamil jadid. Kenapa? Ditukar imam dulu lil fiski. Kerana imam dulu ni minum arak tak berhenti weh. Main tino pun tak berhenti. Masuk kelak tak berhenti. Tukar pada imam baru tak jalan weh. Awil kufri ataupun imam dulu jatuh murtad. Jatuh kufur. Dia buat perbuatan tu orang panggil tak layak weh. Mana kata duk sembah kadang-kadang beralo, kadang-kadang kecek pun nak jadi kufur, menghalalkan benda yang haram. Dah. Awil unsa ataupun imam dulu saat itu tino. Awil sabi ataupun imam dulu saat itu budak. Wahazal qawlanil akhirani kasirani fi zamaninal alna. Bermula perkataan dua, orang tino jadi imam ataupun budak jadi imam. Hak ni banyak berlaku pada masa kita sekarang. Masa kita sekarang di atas perkataan rajih, hak ni banyak berlaku. Kemudian wajibu alal imami, wajib di atas imam lagi aidan. Gapo aidan? Takdir. Aidan ini ai kama yajibu alal imam. Kalau kita nak takdir lah, aidan ai kama yajibu alal imam, seperti wajib atas imam kau ialah al-Islam. Kata dengan akhirah, seperti wajib di atas imam itu kena Islam, kena balik, kena akal ni. Yajibu apa dia? Amruhu, menyuruh imam ala rakyatihi, di atas rakyatnya, rakyat imam. Wajib imam kena suruh rakyat dia syai'an, akan sesuatu. Wajib imam kena suruhkan rakyat allazi amarahullahu ta'ala ibadah. Baca molek. Suatu yang menyuruh menitah akan allazi. Menyuruh akan dia akan allazi Allahu uli Allah. Menyuruh ibadahu akan hambanya. Mana perkara hak Tuhan suruh, maka imam kena suruh semacam Allah Ta'ala suruh tu. Mana? Kasalawatil khamsi, seperti semaya 5 waktu. Baca molek weh. Wasiyami, dan berpuasa. Wazakati wassadaqati wa ghairiha. Kata gila. Dah. Maka imam kena suruhkan akan rakyat semacam mana Tuhan suruhkan hambanya. Jangan duk lari pada tu. Dan yang kedua, wa nahyuhu, wajib imam kena menyuruh ala rakyatihi, di atas rakyatnya syai'an allazi nahahu Allah Ta'ala, akan sesuatu hak Tuhan larang, imam kena larang baik tu. Tuhan larang apa mana? Ibadah akan hambanya. Kanahyihi ta'ala, seperti larangnya Allah Ta'ala ibadahu akan hambanya min syurbil khamar, daripada takwi minum arak. Imam pun nak larang. Dah. Wa aklir riba, makan riba Tuhan larang. Imam pun nak larang. Kalau kita di pemimpin tu halal ke apa, kena lari benda tu. Dah. Wa aklil yatim, makan harta anak yatim. Wa zina wa ghairiha. Tengok atas lagi. Kerana sebenarnya Nabi SAW imam duduk insah, duduk mikir di atas khijat rakyat. Satu saat, satu ketika imam duduk mikir nak buat nak weh rakyat tak boleh makan, nak boleh makan, rakyat susah nak weh senang, rakyat ada nak buat zalim, nak weh lepas pada zalim ni. Imam tu mikir ni
Tuhan wi pahala ke email tu support ibadat setahun dah. Lepas tu email duk suruh di atas bajikan. Seolah-olah email tu buat pahala. Kerana Nabi kata, adalu alal khairi kafa'ili. Nah, suruh di atas bajikan seolah-olah dia tu buat pahala dah lah. Gitu lebih kurangnya. Habis kat tu. Nah, kamar dia kata, wallahu a'lam, buka hadis sikit dah. Kita masuk mula pula insya-Allah. Kalau pergi sini dia panjang pula. Alhamdulillah. Kita masuk mula lah. Tu buka hadis sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kalah lu. Tak ni kita baca ni sikit ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa qad rawayna fi muwatti'i Malikin rahimahullah. Dan telah berkata olehku, siapa dia aku, yakni musannif wa itu aku, yakni tu, yakni aku ya musannif Imam Nawawi itu. Qultu berkatalah oleh aku, yakni Imam Nawawi. Nak kata dulu tu. Kata nak wa qad rawayna, dan telah meriwayat oleh kami yang Imam Nawawi. Riwayat di mana? Fi muwatta'i Malikin, di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Dulu kitab Muwatta' 4 jilid nah, lah ni jadi 5 jilid. Tebal dan ni je. Pergi cari belilah. Harga lebih kurang dalam 2,000 lebih. Kitab Muwatta' ni, nah, Imam Malik karyanya 30 tahun. Kerana dipermintaan oleh satu khalifah daripada Ma'mun, Khalifah Maimun ataupun Ma'mun, yang titah kepada Imam Malik, ya Imam Malik. Kerana Imam Malik dikata Imamul Madinah, maka dititahkan oleh satu kerajaan Islam masa tu minta pada Imam Malik, ya Imam al-Malik, yakni Imamul Madinah, angka gaba taktub al-kitab, angka tulislah kitab, satu kitab. Batu Imam Malik duk mikir-mikir, ya karya sikit demi sikit. Kata setengah daripada ulama, Imam Malik karyakan kitab Muwatta' ni masanya 30 tahun. Waktu itu 30 tahun. Sebab tu Imam Syafi'i katanya asahul kutub ba'dal Quran huwa kitabu Imam Malikin, Muwatta' Imam Malik. Bukan gitu. Waktu itu Imam Syafi'i dah kata. Katakan ada perkataan Imam Syafi'i dulu. Katakan asahul kutubi ba'da al-Quran ialah kitab Muwatta'i Malikin. Yakni kalau seasah-asah, yakni kalau yang sesahih-sahih selepas daripada Quran, selepas pada kalamullah, ialah kena pada kitab Imam Malik, yakni kitab Muwatta'. Tapi kena kat sikit, kata Imam Syafi'i ni kata sesahih-sahih perkata ialah Quran. Hak nombor 2 ialah kitab Muwatta', yakni sebelum daripada lahir dan timbul kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Buat itu. Buat gitu, kat sikit gitu. Jadi Imam Malik dia karyakan kitab ni 30 tahun, 40 tahun. Maka Imam Syafi'i kata asahul kutubi ba'dal Quran ialah kitab Muwatta'in lil Imamil Malikin. Maka sesahih-sahih kitab selepas pada Quran ialah kena pada kitab Muwatta'. Tapi yakni sebelum daripada lahir kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Sanusi. Wa qad rawayna fi Muwatti Malikin rahimahullah, katana anna Malikan, akan bahasa Imam Malik ni. Imam Malik orang panggil Imam al-Madinah. Imam Malik tak ada pindah mana, tak ada pindah pergi ngaji Mekah pun tak, pergi ngaji Baghdad pun tak, ngaji Mesir pun tak. Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i masa budak-budak ya duduk ngamuk ya di Mekah, payah hijrah mai Madinah ngaji pada Imam Malik. Ngaji ke Imam Malik, Imam Malik umur 12 tu duduk di Baghdad. Duduk di Baghdad tu ia alim sah dah, jadi mufti yang terbesar di Baghdad. Apabila ia duduk Baghdad, sebab tu perkata Imam Syafi'i yang ada di Baghdad panggil qaulun qadim, yakni perkata yang lama bagi Imam Syafi'i. Masa tu Imam Syafi'i kata semaya Jumaat 12 orang sah dah. Tu orang panggil perkata lama, perkata qadim bagi Imam Syafi'i. Lepas pada ia pindah daripada Baghdad ia duduk di Mesir, orang panggil qaulun jadid bagi Imam Syafi'i, perkata barulah. Tua yang baru dah. Tengok. Imam Malik tak pindah mana. Anna Malikan, bahasa Imam Malik su'ilah, ditanya akan Imam Malik. Ditanya ada amman sallama, daripada mereka yang memberi salam ia Yaman.
Deh. Jadi ada orang tanya, "Hei Imam, adakah orang wisalah? Wisalah alal Yahudi, di atas orang Yahudi, awin Nasrani ataupun orang Nasrani, orang Nasara, orang Kristian tu lah. Hal yastaqbiluhu dzalika macam mana? Adakah boleh menyambut akan dia akan assalam dzalika diulih dimakan itu? Adakah boleh akan dia akan salam boleh dimakan itu? Dimakan salamil Yahudi wan Nasara, bolehkah? Kita nak punya wisalah, kita wisalah. Dah. Ditanya daripada wisalah di atas Yahudi. Orang tu wisalah. Assalamualaikum. Maka orang panggil, adakah menerima akan dia tu oleh dimakan itu? Diterimakan akan salah dia? Faqal. Maka berkatalah ia al-Imamul Malik. La. Apa la? La yastaqbiluhu zalika. Tak boleh nak menyambut akan dia akan salam zalika oleh dimakan tu. Tak boleh nak terima. Bahkan dulu kena tarik balik. Kena tanya, rudda salam alayya salami. Perkataan bagi Abu Sa'ad dulu, kalau kita pergi salam di atas kafir ataupun salam di atas ada seorang Islam, tiba-tiba nyata dia tu kafir, di Yahudi, kita kena tarik balik salam kita. Kena tanya, rudda alayya salami. Aku tarik balik salam aku. Kemudian ada orang tanya, kalau kita pergi salam atas Yahudi, salam di atas orang Kristian, adakah boleh kita menerima akan dia akan salam oleh dimakan itu? Jawab Imam Malik, tak boleh. La. Fahadha, maka bermula ini qaulul Imamil Maliki, la yastaqbiluhu zalika ni mazhabuhu, ialah mazhabnya, mazhab bagi al-Imam Malik. Tengok mula wakhtarahu, dan memilih akan dia akan mazhab al-Imamil Malik ni Ibnul Arabi Al-Maliki, oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Habis kat tu. Qala Abu Sa'din, telah berkata oleh Abu Sa'd, katana, lau arada tahiyyata zimmiyin. Baca malah. Lau arada, jikalau menganakilah ia seorang tahiyyata zimmiyin, nak besar akan orang kafir zimmi. Kita ayat dah kafir zimmi. Siapa dia kafir zimmi? Yakni kafir yang duduk dalam negeri Islam, duduk di bawah kerajaan kerajaan Islam, dan dia bayar cukai kepada kerajaan Islam. Baik tak? Siapa dia zimmi? Yakni kafir zimmi yang duduk dalam negara Islam, duduk di dalam bawah kerajaan Islam, maka dia bayar asir dan cukai pada kerajaan Islam. Boleh ke tak kita nak besar pada kafir zimmi? Fa'alaha, perbuatlah akan dia fa'alaha, memperbuat. Nasihat memperbuatlah ia seorang akan dia akan tahiyyata zimmi. Boleh, nasihat boleh buat akan besar kafir zimmi, tapi buat pun bi ghairi salam lah, bukan wisalah dak. Apa buat lagu mana? Fa'ala tu taswir. Ai wazalika fi'luha musawwar. Waidah. Taswir, orang panggil bolil taswiri, takdir kali ada. Wazalika, dan bermula dimakan itu fi'luha bi ghairi salam, membuat gak seorang buat gak apa, memperlaku seorang akan dia akan tahiyat tazimin bi ghairi salam, musawwarun, ditaswirkan akan dia bi ayyakula, dengan bahasa berkata. Kalau kita nak wisalah kepada kafir zimmi boleh, tapi boleh tu bukan kata assalamualaikum ataupun assalamualaikum. Tak boleh kata lagu tu, hak tu tak harus. Syarat tak harus kita nak besar pada kafir dengan kata assalamualaikum, dengan nak mengucap sejahtera di atas kafir. Patut nak kata lah no. Kalau kita nak besar dia kata nak tengok hadakallah. Kita wilah tu. Hadakallah, menghidayah akan dikauhi kafir zimmi. Allahu, oleh Allah. Kita kata tu, jumpa kafir zimmi, jumpa kafir kalau agak tak tanah. Hadakallah, jumpa orang tahan apa? Hadakallah, memberi petunjuk ke akan dikau oleh Allah Ta'ala. Aminaka, bangun diri dah. Au an'amallahu sahbahaka, ataupun menikmatilah oleh Allah sabahaka, akan kejadian kami tak Tuhan jadi nikmat lah. Minta Tuhan menikmat lah sabahaka, pagi-pagi engkau itu. Kalau kita saat ni tu nak besar dia boleh, tapi kita besar dengan kelimah lain pada assalamualaikum ataupun assalamualaikum, tapi kita kata hadakallah ataupun an'amallahu sabahaka,
menikmati oleh Allah pada waktu pagi engkau. Boleh nak katalah tu. Ataupun tahayya kan? Kalau ke Arab-Arab, kalau Kristian jumpa itu hayyakallah, ya tak kata assalamualaikum, ya tak hayyakallah. Hak sini hak Nabi ajar hadakallah ataupun an'amallahu sabahaka. Qultu, berkatalah oleh aku, kata kana hadzal ladzi qalahu Abu Sa'din la ba'sa bihi. Berkata aku, hadzal ladzi, bermula ini perkataan. Allazi itu perkataan lah. Qalahu, yang berkatalah akan dia, akan perkataan Syafi'i. Abu Sa'din, oleh Abu Sa'ad. Nah kata nak la ba'sa bihi, tiada mengapa dengan dia, dengan hazal qauli. Tak ada mengapa dengan perkataan bagi Abu Sa'din. Kata nak, kata-kata nak apabila kita jumpa dengan orang zimmi, kita kata hadakallah ataupun kita kata an'amallahu sabahaka. Kata lagu ni tak ada mengapa, bolehlah, tak ada berdosa dah. Izah taja ilaih, apabila berhajatlah ia seorang ilaihi, kepadanya, kepada hazal qauli, kepada perkataan kita nak membesarkan fi zimin, kata hadakallah ataupun an'amallahu sabahaka ni. Farik fayaqul, maka berkata ia seorang tanah subbihta bil khairi au bis sa'adati au bil afiyati. Boleh kita jumpa fi zimin tanah subbihta, baca molek subbihta, di berpagi-pagi akan dikau. Fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul. Subbihta, subbihta, di berpagi-pagi akan dikau bil khairi, dengan kebajikan. Kita jumpa dengan kafir tu dah. Kafir zimmi tu kita kata nah. Subbihta, di berpagi-pagi akan dikau oleh Allah bil khairi, dengan kebajikan. Au bis sa'adati, ataupun dengan beruntung dan bertuah. Boleh kita nak kata dia. Au bil afiyati, ataupun bil afiyah. Boleh nak katalah tu. Ataupun kita kata perkataan au sabbahakallahu bis sururi awil sa'adati au bis sa'adati au bis sa'adati wan ni'mati. Kata itu boleh tak? Sabbahakallah, berpagi-pagi akan dikau hi kafizimi bis sururi, dengan keserenakan. Kita ya ada, tak apalah, berpagi-pagi akan dikau oleh Allah dengan keserenakan tu. Au bis sa'adati, ataupun dengan beruntung dan tuah tu. Wan ni'mati, ataupun dengan nikmat-nikmat. Boleh. Kalau kita nak tak assalamualaikum, tu tak boleh. Semua ulama kebanyakan tak boleh kita nak wisalam dengan lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum, lafaz sejahtera di atas kamu, tak boleh. Tapi nak kata sabbahakallah bis sururi au bis sa'adati wan ni'mah, ni boleh. Au bil musarrati, ataupun di berpagi-pagi angka dikau dengan bersenok-senok dah. Dengan senok kata gilah boleh. Tapi jangan assalamualaikum saya. Au ma ashbah hadzalika, ataupun barang yang sebandingilah ia barang yusri. Zalika, akan dimainkan itu zalikal mazkur min qawlihi subbihta bil khairi au bis sa'adati au sabbahakallah bis surur. Kata gila ma ashbah zalika, zalikal mazkur ay min qawlihi subbihta bil khairi au bis sa'adah au sabbahakallah. Tak domain situ. Wa amma idza lam yuhtaj tuhyam lam yuhtaj, baca mulai. Wa amma, dan adapun iza lam yuhtaj ilaih, apabila tidak diberhajati ilaihi, kepadanya, kepada qaulihi subbihta bil khair au sabbahakallah ni falikhtiyaru, maka memilihlah seorang itu alla yakula syai'an, maka pilihlah bahasa tidak berkata sesuatu. Tak usah kata apa, jumpa hello gitu ya. Tak usah kata apa. Tak ada kata subbihta bil khair au bisani, kata besar tak usah kata apa. Jumpa. Mana? Gitu ya. Tak ada kata subbihta bil khair, subbihta bis sa'adah au bil afiyah, tak ada kata apa.
Pilih. Tak saya kata pun tak ada apa. Tapi kalau kacau nak kata subbihta bil khair ataupun sabbahakallahu bil sururi. Kata lagi. Kalau nak kata tak saya kata, tak saya kata apa. Fa inna dzalika bastul lahu wa inasun wa izharu suratin wa wuddat wa izharu surati wuddin. Fa inna zalika, maka kerana sesungguh bahasa dimakan itu, dimakan zalikal mazkur min qawlihi subbihta bil khair au bis sa'adah au sabbahakallah bis surur. Ni perkataan ni bastul lahu, orang panggil gapo mempelebar baginya. Gapo mempelebarnya, yakni kita tak mengserenuk baginya bagi zimmi. Jadi kita berkata lagu ni orang peharak kan, subbihta bil khair, di berpagi-pagi akan dikau dengan kebajikan, ya dengan wasa ibu hati dia. Wasa sejuk jadi ngok orang Islam jumpa dengan dia ni, mana sejuk hati. Jumpa pagi pak. Di berpagi-pagi kan dikau hizmi dengan kebaikan ataupun dengan beruntung. Maknanya dengan bahasa terlebar hati. Bahasa apa? Bahasa sejuk hati. Wa inasun. Dan pula jadi berjinak-jinak. Makna kata kita orang Islam dengan orang kafir tu, makna duk berjinak-jinak hati. Nak perapatkan hati, perapatkan masalah. Nak apa? Masalah orang panggil, masalah orang panggil apa? Masyarakat perhimpunan kita kan. Jadi rapik, jadi orang panggil jerinuk di antara kita dengan kafir zimmi. Wa izharu surati wuddin. Baca lah. Dan di situ juga orang panggil nak mempozuhi gambaran rupa kasih sayang. Waidah. Wa izharu surati wuddin, dan nak memperzuhi akan gambaran rupa kasih sayang di antara kita orang Islam dengan orang kafir zimmi itu. Wa nahnu, dan pada hal bermula kami itu, kami orang Islam ni dah Nabi, kami orang Islam ma'muruna, disuruhi dan dititahikan akan kami oleh syarak bil ilazi alaihim, suruh mengerasi, suruh menggagahi, suruh buat bekai, buat somong alaihim, ke atas mereka itu, ke atas ahli zimmati. Tuhan suruh kita mengerasi. Sebab tu dalam satu surah Muhammad tu, asyidda'u 'alal kufar, suruh buat mengerasi, suruh bekai, suruh jangan berlemah lembut. Tu asalnya kita mari. Tapi kerana kita nak tarik mereka pada Islam, kerana kita nak perapat mereka masuk Islam, mereka berasa nak masuk Islam, kita kena berjinak-jinak kata subbihta bil khair au bis sa'adah. Wa manhiyuna, atas pada ma'muruna. Wa nahnu, dan kami ni manhiyuna, dilarang akan kami homai an wuddihim, daripada kasih sayang mereka. Tapi rupa bentuk cara nak tarik mereka tu boleh, tapi asal syarat tu lari kita daripada kasih sayang dengan orang-orang kafir. Fala nazhuruhu fala nazharuhu, maka tidak boleh menzuhirlah oleh kita akan dia, akan al-wudd, akan kasih sayang. Mana kata nak baik sangat-sangat pun tak boleh. Kalau kita buat baik tu, kalau nak tarik dia pada Islam, nak uya kena pada Islam, nak uya masuk Islam tu boleh. Tapi kita nak perzih sangat-sangat tak boleh. Wallahu a'lam. Dah bermula Allah Ta'ala a'lamu, terlebih mengetahui bima qulnahu. Itu a'lamu ay bima qulnahu, dengan bagai yang kami berkata sekat tu. Tulis